Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so kita jumpa lagi hari ini. So, selamat hari Selasa. So, hari ini hari Selasa, hari kedua dalam minggu ni. Sudah 16 bulan 11 2021, dah nak dekat hujung tahun dah. Okay. So, hari ini kita nak cerita-cerita berkenaan dengan inflasi. Apa itu inflasi? Sekejap ya. Tak ada pula tajuk. Okey. So inflasi ataupun dalam bahasa mudahnya adalah kenaikan harga barang lah, kenaikan harga barang. So apa yang kita boleh buat? Okey. So inflasi ni dia sebenarnya bukannya berlaku sekarang kan. So kalau kata tuan-puan perasan lah, kalau yang puan-puan lah biasa yang membeli kan, yang shopping barang-barang dapur, yang setiap hari boleh kata kita membeli barang dapur, so mungkin perasan sekarang ni harga barang makin naik lah, harga barang makin naik kan. So yang paling famous adalah harga ayam lah, harga ayam. So ini ada yang latest yang dekat dengan saya lah, yang dekat dengan saya di Kajang. So dekat pasar harganya naik sehingga RM9.90. RM9.90. Jadi macam agak macam membebankan lah kan. Sebab macam banyaklah naiknya kan. Sebelum ni kan macam kalau kita perasan mungkin kalau kata dalam RM8 macam tu kan. Sekarang dah naik sampai dekat RM10. So banyaklah akan memberi kesan kepada perbelanjaan kita lah. Sebab dia dah kenaikan kan. Macam contoh ayam ni salah satu daripada orang kata lauk yang paling famous lah. Paling famous. Budak-budak suka kan ayam kan. So anak saya pun suka ayam. Jadi sedikit sebanyak dia akan mengganggu lah kita punya perbelanjaan. Okay, dia akan mengganggu. Memang akan mengganggu lah. So, ini contohlah ayam. Tapi ini rantaian ayam tu. Contoh ayam ni kan. Rantaian ayam tu bila kita kata barang basah, barang fresh ayam tu meningkat harganya. Of course lah. Harga nasi ayam pun akan naik. Harga nasi campur yang kita beli ayam pun akan naik harganya. Kan? Contoh macam tu lah. Lepas tu kalau contoh produk-produk bila ayam dah naik, macam contoh burger, of course lah akan naik harga. Dibuat daripada ayam kan. So memang akan naik lah kesemuanya. So memang nak tak nak kita kena hadapi. Memang kita kena hadapi. Kita tak kalau kata dari segi nak salahkan apa ke, tak patutlah sebenarnya. Sebab sebenarnya dari segi kenaikan harga tu memang akan ada naik. Dia kalau kita perasan mungkin zaman-zaman dulu berapa harga ayam kan. Mungkin kata tu dulu mungkin kata RM5 macam tu kan. So memang dia akan naik. Macam mana pun kenaikan harga ni akan naik disebabkan oleh inflasi lah. Inflasi maknanya harga barang meningkat sebab kuasa beli kita makin berkurang. Dengan duit yang sama kita boleh dapat barang yang kurang. Okey. So contohlah kalau yang saya ingat kan, contoh kan, contoh masa saya umur 10 tahun, 8 tahun macam tu dulu. Okay, macam dalam contoh kata 30 tahun dulu, kalau kat Kelantan tu nasi satu bungkus baru dalam contoh 10 sen, 20 sen boleh dapat satu bungkus. Sekarang ni kat Kelantan pun dah RM3.50 ataupun RM3 ataupun RM3.50 lah. Kalau dekat Lembah Kelang ni dah jadi RM5 atau RM6 lah. Paling murah pun RM5 kan. Kalau nasi kerabu satu bungkus pun kat sini biasanya dalam RM7 ataupun RM6 tengok lauk lah. Kalau daging kalau kata contoh daging bakar tu biasanya dah RM7 satu bungkus kan. So kenaikan harga barang tu terpaksa dibuat oleh penjual untuk nak cover lah. Sebab harga barang meningkat, jadi harga barang siap pun akan meningkat juga. So maknanya macam mana kita nak hadapi? Contoh dia ada macam kata, kalau contoh kita kata masa pendek, masa panjang lah kan. Dalam jangka masa panjang macam mana kita nak buat, jangka masa pendek macam mana kita nak buat. So kata untuk jangka masa pendek kan, ini contoh yang ayam sajalah. So yang lain-lain pun jangan surprise lah kan. Contoh yang ini pun EcoShop pun dah umum terpaksa naik harga barang disebabkan kos yang semakin meningkat. So ini yang baru lagi ni, tarikhnya tu bila kan. So maknanya memang 15 hari bulan kan, 15 hari bulan November, maknanya semalam barulah dia umumkan memang akan naik harga. So
kita kena hadapilah sebenarnya benda ni. Sebab daripada dulu lagi memang ada kenaikan harga barang. Contoh kan, kalau contoh kata kita perasan dulu kita boleh dapat RM100, kita boleh dapat banyak barang lah bila kita beli barang. Contoh kita tolak troli kan dekat shopping complex ke, kalau 100 tu boleh dapat banyak barang. Tapi sekarang apa yang boleh dapat barang dengan 100? Contoh kalau kata ayam pun seekor dah, dan 2 kilo dah RM20 kan, satu ekor ayam baru. So kalau kata contoh beli ikan pun, kalau kata kembung pun sekarang RM20 1 kilo, boleh beli ikan 1 kilo. Baru ayam dan ikan dah RM40, makan daripada dah nak dekat separuh daripada yang kita bawa tu 100. So kalau beli benda lain lagi, memang kira macam dalam 3-4 barang pun dah habislah 100 tu. Kalau dulu kan, contoh dulu kita zaman-zaman kita masih contoh 10 tahun lepas dulu, 100 tu boleh dapat banyak barang lah. Maknanya kita boleh membeli banyak barang dengan duit yang sama. Tapi sekarang kita tak boleh beli banyak barang dengan duit yang sama. 100 kita boleh dapat apa saja. So itu inflasi. So apa yang kita boleh buat lah, kita boleh buat dalam jangka masa pendek, dan apa yang kita kena buat dalam jangka masa panjang. So nak tak nak, memang kenaikan harga akan naik. So inflasi memang berlaku. So kalau contoh sekarang ni, inflasi di Malaysia naik, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia lah sebenarnya. US pun naik harga. US pun naik dia punya kadar inflasinya. Contoh kata dalam minggu lepas, sebab saya orang kata memang trigger harga emas, sebab saya memang saya berada dalam sektor macam contoh kata bisnes emas ni, jadi saya trigger harga emas kan. So dalam minggu lepas tu memang kenaikan harga emas ada kenaikan harga. Sebab apa? Sebab kadar inflasi di US meningkat. Okay. So maknanya contoh dari segi tu, maknanya harga barang di US menaik jugalah, macam kita jugalah. So memang bukan kata di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia inflasinya meningkat. Okay. So akan meningkatkan harga barang lah. Contoh kata dari segi bila dah harga barang di US meningkat, nak datang ke Malaysia, yang contoh yang barang-barang kita import daripada sana, so memang juga akan naik lah, kan. So apa yang kita boleh buat dalam dua hal lah, dalam dua keadaan, jangka masa pendek, jangka masa panjang. So jangka masa pendek kita kena berhati-hati. Satu, sebabkan kalau untuk menjaga aliran wang tunai ni ada dua sajalah, ada dua perkara, iaitu kita boleh kurangkan perbelanjaan dan juga tambahkan pendapatan lah, untuk nak cover balik apa yang kita apa yang kita dah kurang daripada sebab kenaikan inflasi tersebut. Maknanya kita kena, contoh kata kan, dulu RM30 boleh dapat 2 ekor ayam. Maknanya contoh kata orang yang family yang kata contoh 5 orang, 2 ekor ayam boleh makan dalam masa seminggu contoh kan. So kalau sekarang RM30 tak dapatlah 2 ekor ayam, dapat 1,5 ekor mungkin. Kan. So maknanya dari segi kalau kata kita tak boleh nak adakan, sebab tadi kan ada dua option, satu kurangkan perbelanjaan, dan satu lagi tambahkan pendapatan. Kalau contoh kurang perbelanjaan, maknanya tadi kalau contoh kata kita sebelum ni kita anak-beranak makan 2 ekor ayam dalam 1 minggu, jadinya kita kena kurangkanlah portion tu kepada 1.5 sajalah, sebab dengan duit yang sama, sebab pendapatan kita sama, jadi kita kena kurangkan apa yang kita boleh belanja dengan duit yang sama tu. Contoh macam itulah, kan. So daripada instead of kita makan 2 ekor ayam 1 minggu, kita kena kurangkan kepada 1.5 ekor ayam 1 minggu. Contoh macam tu. Tapi kita boleh kawal lah maknanya kat situ, sebab duit kita masih dalam range yang sama. Sebab kalau kata kita tak boleh nak tingkatkan pendapatan, sebab dia memang ada option dua tu saja. Kontrol kita punya perbelanjaan ataupun kita tingkatkan pendapatan. Memang tak ada cara lain. Memang tak ada cara lain lah. Bacalah mana-mana buku kewangan ke apa pun, itulah dia punya solution lah. Okay. So jangka masa pendek, sebabnya kita kena hadap, sebab duit memang barang naik. Tak boleh lah kita nak katakan dari segi kata contoh kata apa-apa je lah kan, kita nak tuding ke orang lain ke apa semua sebenarnya. Sebab kalau kita tuding ke orang lain, satu dari menuding orang lain, tapi 4 tu balik pada kita, mana kita yang kena fikirkan solution lah. Okay. Contoh dari segi contoh macam tadi kan. So instead of mungkin dari segi sekarang ni kita besar-besar lah, kita kata portion lauknya bagi pada anak contoh lah kan. So kita tak boleh nak naikkan pendapatan untuk nak cover harga barang yang meningkat, jadinya kita mungkin kena kecilkan sikit portion lah. Itu sajalah cara kan. Ataupun mungkin kita boleh tukarkan kepada
macam contoh kata adakan contohlah ni contoh ayam tadi kan, adakan makanan sampingan yang harganya lagi murah, contoh telur ayam ke, macam itulah. Maknanya kita yang kena kontrol lah dari segi perbelanjaan tersebut. Dan kalau satu lagi adalah kita kena tambahkan pendapatan lah untuk nak cover balik contoh kata tadi, sebab kita nak beli 2 ekor ayam tadi kan, RM20, RM30 satu sebelum ni kita boleh dapat 2 ekor, tapi sebab kenaikan harga kita kena tambah lagi RM10 untuk dapatkan setengah ekor lagi. So maknanya untuk yang tu kita kena ada pendapatan tambahan RM10 satu minggu contoh. So maknanya kita kena adakan pendapatan tambahan lah sebab nak cover, kalau kita nak lifestyle yang sama, nak cover lifestyle yang sama, tapi maknanya kita kena tambahkan pendapatan. Sebabnya harga barang dah meningkat. Itu untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek maknanya kita kena tingkatkan pendapatan dan juga kalau tak boleh tingkatkan pendapatan, kontrol lah kita punya perbelanjaan tersebut. Okey. So kalau kata nak contoh nak cerita pasal pendapatan nak tambah, so terpulanglah sekarang saya tengok banyak sangat peluang, especially kalau contoh kata yang duduk kat rumah kan, suri rumah, banyak sangat peluang boleh jadi mini agent, untuk jadi mini agent apa kan, contoh dropship pun. Sebab saya jumpa dengan ada kawan saya yang seorang suri rumah tangga, tapi income dia alhamdulillah dia jadi dropship kepada banyak barang lah saya tengok. So macam alhamdulillah lah kan, sebab sampai dia boleh menyimpan, dia ada menyimpan lah, maknanya masuk bawah, menyimpan di bawah saya, menyimpan emas di bawah saya, dan boleh menyimpan. Saya tengok, kalau tengok daripada macam contoh statement saya punya pembelian tu, dari segi figure lah, dari segi figure kita nampak ada yang disimpan memang dia register untuk dia sendiri dan juga anak-anak dia. So setiap bulan adalah nampak dia menyimpan untuk dia dengan anak-anak dia sendiri. Maknanya ada lebihan lah dekat situ daripada pendapatan dia untuk cover, kalau contoh suami dia tak cukup pendapatan contohnya untuk nak belanja harian, dan dia masih boleh menyimpan. Saya sangat impress lah dengan dia. Bagus, sangat bagus pengurusan kewangan dia lah. Okay. So maknanya kerja pun boleh saja dapatkan pendapatan tambahan dengan cara macam tu, boleh membantu suami. Contoh kata tadi kan, yang untuk ayam saja pun dah seminggu, contohlah yang ada anak 3-4, seminggu dah kena perlukan RM10 untuk nak cover kenaikan harga ayam contoh. So tak masuk lagi benda-benda lain kan, contoh kata gula, beras apa semua lagi tu. Itu baru contoh ayam. Kita drill pasal ayam je lah, sikit harganya kat situ. Okay. So maknanya tak ada cara lain lah. Kita tak boleh lah nak kata orang tu kena kontrol apa semua, itu di luar kawalan kita. Okay. Kita boleh kontrol apa yang di dalam kawalan kita, kita tak boleh kontrol apa yang di luar kawalan kita. Itu orang lain punya hak lah. So kalau saya maknanya kita kena kontrol apa yang kita boleh kawal sajalah. Contoh orang lain kita tak boleh nak kontrol kan. So macam mana kita nak kontrol orang lain? Contohlah suami kita pun kita tak boleh nak kontrol, apatah lagi orang lain kan. Okay. So maknanya kita kena kontrol apa yang kita boleh kontrol saja. Jadi tak patutlah kalau kita nak salahkan apa ke semua tu. Mungkin itu memang adalah orang yang pihak berkuasa yang perlu jalankan tugas lah. Tapi kalau instead of kita sekarang, kita kontrol apa yang kita boleh dengan kontrol belanja ataupun tambahkan pendapatan. Macam mana cara kan? So kakak saya ni, Hajah Masitah ni, dia pendapatan tambahan dia, dia ajak menjual pau frozen di Kuantan lah. Kak Hajah Masitah ni, kalau nak beli boleh contact dia Kak Hajah Masitah ni, sebab saya suka sangat pau yang kakak saya jadi ejen ni menjual pau Habibi rasanya kan. Itu pun salah satulah maknanya cara nak tambahkan pendapatan, sebab kita tak harga barang, so kita boleh kontrol kita punya cara untuk nak atasi kenaikan harga barang tersebut lah. Okay. So itu maknanya jangka masa pendek kita boleh buat dengan kontrol perbelanjaan kita dan tambahkan pendapatan. Okay. So untuk jangka masa panjang, macam mana cara kita nak kontrol jangka masa panjang? Sebab memang inflasi memang akan berlaku sampai bila-bila pun. Sebab contoh kata, ingat kan yang saya cerita tadi, saya kat Kelantan dulu masa saya kecil-kecil, sebungkus nasi belauk saya boleh dapat harga 10 sen ataupun 20 sen, sekarang dah RM3. Dah berapa? Dah kalau kata 10 sen, sekarang RM3, maknanya 300% kenaikan harga inflasi dalam masa 20 tahun, 30 tahun macam tu. So memang akan naik, memang akan naik. So macam mana kita nak kontrol dari segi kenaikan inflasi ni? So yang untuk jangka panjang, contohlah yang kita kata contoh untuk pembelian barang runcit setiap hari pun sebenarnya
Sebab itulah saya menekankan dari segi contoh, kita kata dari segi simpanan. Sebab simpanan itulah yang akan kita boleh gunakan di masa depan. Contoh, especially kalau contohnya dana persaraan. Saya ada sebut pasal dana persaraan sebelum ni kan. Dana persaraan, contoh kata kita nak, kalau ikut jangka hayat rakyat Malaysia, boleh data daripada Jabatan Perangkaan, maknanya jangka hayat rakyat Malaysia dia menghampiri 80 tahun lah, 77 tahun untuk perempuan dan kurang sedikit untuk lelaki. So maknanya kita kata 20 tahun lah, 80 tahun lah jangka hayat rakyat Malaysia. Maknanya kita kena ada, contoh kata kita yang memang bekerja sehingga umur 60 kan. Contohnya yang boleh bekerja sehingga 60, yang kita kata jangka yang sihat lah orang bekerja biasanya 60. So kita kena ada 20 tahun simpanan untuk nak cover masa yang kita tak boleh nak bekerja tersebut. Maknanya. Okay. So dari segi tu, maknanya kita kena ada dana persaraan untuk sara hidup kita 20 tahun lagi. Contoh kata perbelanjaan kita 5,000 satu bulan. So 5,000 satu bulan, kalau 10 tahun dah 5,000 satu bulan kan. Kalau 10 bulan dah 5,000. Contoh 10 tahun. Maknanya berganda-ganda lah yang kita kena sediakan. So maknanya kita kena ada sediakan matlamat berapa kita nak simpan untuk contoh dan dana macam tu lah. Contoh kan. So kalau kata contoh untuk yang perbelanjaan 5,000 satu bulan, maknanya kalau 10 tahun kita kena ada at least 600,000. Maknanya kalau kata contoh 20 tahun kita kena ada 1.2 juta lah. Itu range yang kata standard lah 5,000 kan untuk perbelanjaan isi rumah biasa. So maknanya kita kena ada 1.2 juta untuk nak hidup selepas kita bersara. So itu kita tak predict lagi, itu harga kita kata dari segi ke belanja sekarang lah. Contoh kata kehidupan kita sekarang. Tapi dengan inflasi, yang kita bincang pasal inflasi kan, kenaikan inflasi contoh kata 5% satu tahun. So berapa sebenarnya kenaikan yang kita perlu adapt untuk kita nak ada di simpanan tu 20 tahun lagi kita nak hidup dengan duit yang kita simpan tersebut. Sebabnya kan kata bila kita dah sepatutnya lah, bila kita dah bersara kita tak bekerja lagi lah. Tak bekerja lagi sebab kita dah tak sihat, orang kata tak fit untuk bekerja. Sebab itulah yang adanya KWSP. Sebabnya kumpulan wang simpanan pekerja, maknanya nak bagi ada setiap pekerja tu ada simpanan untuk nak bila bersara nanti kan. Sebab tu dia boleh keluarkan bila umur 55 dan 60. Tapi ramai orang yang buat kesilapan keluarkan umur 55 sedangkan dia sepatutnya tahulah duit itu adalah untuk digunakan selepas dia dah tak fit untuk bekerja, dia tak ada pendapatan aktif lah kan. Tapi ramai orang yang keluarkan umur 55 dan beli benda yang dia tak boleh beli sebelum ni. Maknanya dia tak ada duit untuk beli sebelum ni, tapi bila dapat duit KWSP dia habiskan untuk nak membeli barang yang dia inginkan lah sebenarnya. Tapi kalau dari segi pengurusan kewangan tak cantik lah kan, sebabnya sepatutnya duit itu adalah untuk kegunaan dia untuk hidup selepas dia bersara. So kalau kata contoh tuan-puan pernah tengok kejap ya mana baru lagi ni saya tak ingat, tapi dalam minggu lepas lah macam tu. So KWSP melaporkan lah. Okay. So maknanya berapa peratus sahaja yang ada lebih daripada 10,000 lah baki simpanan dalam KWSP mereka. So kalau 10,000 nak buat apa? Contoh kalau kata 5,000, kalau contoh ada 10,000 lah minimum kan. Kalau contoh 5,000 berbelanja satu bulan, 2 bulan bila dia bersara dah habis. Lagi 19 tahun, 10 bulan tu macam mana dia nak hidup? So maknanya kita kena, itu yang saya tekankan, kita kena ada simpanan. Memang nampak klise, tapi itulah kenyataannya. Dan simpanan tu kita tak boleh nak harapkan sepatutnya lah dari segi agama pun. Kita tak boleh sebenarnya nak mengharapkan kata kalau contoh kita ada anak yang ramai, saya lagi dah anak seorang saja. So tak boleh lah sebenarnya kita nak mengharapkan anak kita akan jadi kita punya tabung bila kita tua nanti. Sebabnya kalau kita tengok sekarang, zaman mak-mak kita dulu pun kehidupan satu bulan mungkin hanya perlukan 2,000, contoh 2,000 ataupun 1,000. Kalau saya ingat saya dulu mak saya dapat pencen arwah ayah saya 200 satu bulan lebih kurang. So dengan dia ada buatlah kira macam apa untuk berniaga apa semua, saya rasa dalam 1,000 pun kami boleh hidup 4 beranak. Saya adik-beradik 3 orang. Tapi sekarang
1,000 saya percaya tak ramai orang yang boleh hidup lah, especially contoh dekat KL kan. Memang sangat struggle lah untuk hidup. 5,000 tu just nice lah, just nice untuk macam untuk kehidupan yang macam orang kata selesa sedikit. So maknanya kenaikan tu memang kita kena jangka lah untuk yang kita nak ada simpanan tersebut. Tapi macam mana kita nak boleh kawal dari segi inflasi? Maknanya dari segi contoh tadi kan ada kenaikan daripada harga barang. Contoh kata 5,000 sekarang kita simpan, contoh kita boleh predik lah kita nak simpan 1.2 juta sebab nanti kita nak guna masa kita bersara nanti. Masa kita bersara, maknanya kita kata kita nak hidup dengan sekarang taraf hidupnya 5,000. Tapi masa tu ada kenaikan inflasi. Inilah pentingnya kena ada simpanan dalam bentuk emas ataupun perak. Sebab emas dan perak dah mengekalkan kuasa beli sejak daripada zaman Nabi lagi. Sejak daripada zaman Nabi. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya dah proven. Ini satu dinar ni 4.25 gram pada zaman Nabi dulu. 1,400 tahun dahulu ada hadis yang menceritakan bahawa Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan 1 dinar. So sekarang pun RM1,100 ni, lebih kurang RM1,100. So hari ni dia punya fixed price dia adalah contoh kat sini yang Public Gold jual adalah RM1,160. Okay, so RM1,160 ni saya nak buka dulu. RM1,160 ni sampai sekarang boleh beli seekor kambing. Maknanya contoh kalau tuan-puan simpan RM1,160, duit tuan-puan dalam bentuk emas macam ni, kuasa beli di kambing kat sini 30 tahun lagi ke 40 tahun lagi pun memang boleh beli seekor kambing. Maknanya contoh kalau katalah RM1,160 ni kita boleh beli untuk kata barang dapur lah. Contoh barang dapur dah makan-makan seharian. Contoh macam saya punya bajet dapur RM800 contoh. So katalah 1,000 macam ni, 1,000. So barang dapur saya punya bila saya simpan dalam bentuk macam ni, maknanya 20 tahun lagi pun kalau saya jual benda ni untuk nak cover kehidupan saya, memang boleh beli lagi benda macam tu. Maknanya kenaikan harga emas ni dia seiring dengan kenaikan inflasi. Sebab itu kita kata emas dan perak adalah kalis inflasi. Jadinya kita dah mengurangkan kita punya kebergantungan kepada duit tersebut dengan menyimpan ke dalam bentuk emas macam ni untuk kita nak menyerap kenaikan harga inflasi. Itu yang saya kata, untuk jangka panjang tukarkan duit tuan-puan kepada dalam bentuk emas sebab memang dah terbukti emas ni kalis inflasi. Cumanya sebab tu saya punya sharing kan menekankan kena ada ilmu lah. Kenapa saya tunjuk dalam bentuk macam ni, bukan kata dalam bentuk gelang ke rantai ke apa semua kan. Saya tak ada contoh pula hari ni gelang ke rantai, cincin ke apa. Maknanya barang kemas perhiasan. Okey, sebab barang kemas perhiasan dia ada kos-kos lain yang akan mengurangkan kita punya kenaikan harga. Kenaikan harga maknanya contoh. Sebab contoh macam ni, contoh emas Public Gold macam ni, satu dinar ni dia punya spread ataupun susuk nilai kita panggil. Kan semua barang ada susuk nilai kan. Kita beli kereta pun golek tayar turun daripada showroom yang kita beli. Maknanya contoh kita beli dekat kedai, maknanya terus kita ambil kunci tu dah ada susuk nilai kan. Mungkin dah RM10,000 dah turun harga, ataupun kata RM5,000, RM10,000 dah turun harga. Samalah dengan emas ni juga, dia ada susuk nilai. Kita panggil spread. Spread dia adalah 9% sahaja. Maknanya kalau contoh dia memang contohlah harga tapi dia RM1,160 kan. Kalau contoh RM1,000 maknanya penurunan harganya adalah RM90 sahaja. Berbanding contoh tuan-puan beli rantai tak dapat sangat kot 4.25 gram kan. Mungkin gelang yang halus 4.25 gram, beli rantai gelang tangan. So gelang tangan tu dia ada spread minima dia adalah 20%. Boleh kita tengok kedai lah, mungkin ada yang 20%, mungkin ada lagi tinggi so spread dia. So kat situ kita dah rugi. Kalau contoh macam ni, kerugian dia baru RM90. Kalau tak, maknanya kalau kita beli hari ni nak jual hari ni lah cerita. Kalau ada kenaikan harga tu bila ada cover tak ada masalah lah kan. Temunya dia akan mengurangkan lah kita punya orang kata keuntungan tersebut lah. Sebabnya beza keuntungan kat situ, beza spread kat situ, beza susuk nilai. Okay, so maknanya contoh tadi
dia split dia, contoh kata susuk nilai untuk gelang tu 20% lah, contoh kata, murah lah, tapi boleh pergi sampai 40% tau. So kena tengok kedai lah. So, contoh kita nak jual kan, kita tengok harga berapa dia beli, harga harian. Contoh kat situ kita tahu berapa split yang kita akan rugi. Okay, so maknanya kat situ kita dah rugi, contoh kata sini RM90, yang tu rugi RM200 lah kalau 20%. Lagi tambah lagi rugi yang barang kemas tersebut adalah kan off cost kan, semestinya contoh kita beli gelang ada kos upah. Lagi kompleks, lagi susah dia punya design, lagi tinggi upah dia. Mungkinlah kata contoh upah dia RM200, contohlah upah dia RM200. So kita dah tambah dah tadi. Tadi kita dah rugi RM200, tambah lagi RM200 yang kos upah. So kalau yang ni kos upahnya ada juga, kita panggil sebagai gold premium, RM10 saja. So kalau RM90 campur dengan RM10 tu maknanya kita baru rugi RM100 lah. Kalau tanpa ada kenaikan harga emas. Kalau ada kenaikan harga emas, contoh dalam masa benda yang sama, maknanya tadi rugi RM400 kan, yang ini rugi RM100. Tak naik harga lagi. Contoh bila ada kenaikan harga, yang ini kenaikannya contoh ada kenaikan harga 30%. So yang ini dah tolak tadi yang lebih kurang 10% kan? 10% maknanya RM90 campur 10 jadi RM100. 10% bila ada kenaikan harga 30%, maknanya kita untung 20% kat sini. So tadi kita beli RM1,000 tapi kita rugi RM400 dah. Kan? RM400 bila ada kenaikan harga 30%, tadi kita rugi 40% kan? Sebab RM1,000 kita rugi RM400. So maknanya 40% tak untung lagi bila kenaikan 30%. Sebabnya kita rugi 40% kat situ. So kita masih rugi lagi 10%. Tak boleh jual lagi kalau masa tu. Tapi yang ni bila kita jual, kita dah untung 200 lebih kurang. Maknanya contoh harga tadi kan, contoh situasi saya tunjuk, maknanya bila harga RM1,000 kita nak jual ada kenaikan 30%, kita dah rugi 20%, kita dah untung 20%. Sebab kos kita membeli yang kos susuk nilai campur dengan kos upah tu baru 10%, jadi kita dah untung 20%. Sedangkan yang tu tadi kita masih rugi 10%. Tak boleh jual lagi emas tu. Itu yang saya nak tekankan pada tuan-puan, bahawa contoh untuk pelaburan lah, untuk kita simpan jangka masa panjang, yang kita kata contoh kita nak beat inflasi, sangat tak sesuai bila kita simpan dalam bentuk barang kemas. Nak pakai satu dua tak ada masalah. Saya pun pakai kan. Sebagai contoh orang perempuan memang nak pakai lah. Contoh kata nak beli emosi isteri, tuan-puan boleh saja beli. Tapi takkanlah nak beli sampai 5 utas gelang kan. So rugilah. Mungkin dia nak pakai mungkin 2. Belilah 2. Dia pakai yang ni 2 bulan. Lepas tu pakai yang lagi 2 bulan. Next tu ulang yang sama kan. So contoh macam tu. So maknanya kita kena ada ilmu lah. Okay. Kena ada ilmu untuk nak tahu apa sebenarnya, bentuk apa emas yang kita perlu beli untuk nak beat inflasi. Contoh salah satu yang kita tajuk kita hari ni lah inflasi kan. So maknanya untuk jangka panjang sangat sesuai tukarkan duit kita ke dalam bentuk emas dan perak yang memang boleh mengatasi inflasi. Sangat boleh. Sebab contoh satu dinar ni saya beli 2014 dalam harga dalam 500 lebih sahaja. Sekarang dah naik 1,000. Maknanya masa 2014 saya boleh dapat seekor kambing dengan 500 lebih, dan sekarang 1,000 lebih saya boleh dapat lagi seekor kambing dengan benda yang sama ni. Satu ni saya beli, maknanya sebab tadi kan saya cerita zaman Nabi boleh beli 1 dinar ni, boleh beli seekor kambing, maknanya sampai bila-bila lah. So bila kita contoh saya dah kira kata benamkan duit saya 500 lebih dalam ni, bukan contoh sebenar lah, yang ini saya baru beli. Okay, so kalau contoh saya dah benamkan orang kata tukarkan, tak nampak dah duit saya 500 lebih dalam ni, so saya tak perlu risau lah. Contoh kata kita nak beat inflasi untuk seekor kambing kan. Contoh kata lagi 20 tahun lah anak saya dah ada anak, saya dah ada cucu, jadi saya pun nak nak sponsor lah, kata hakikah kan. Saya bagi je ke anak saya ni. Saya tak boleh tambah duit dah masa tu. Contoh harga masa tu kambing tu harga 3,000 pun, ini memang boleh beli. Satu keping dinar ni 4.25 gram ni masa tu memang boleh juga pergi beli 1 ekor kambing. Maknanya contoh sama yang lain yang tadi lah. Contoh kata tadi, contoh kata 1,000 ni perbelanjaan tuan-puan setiap bulan untuk nak cover contoh kata makan minum, barang basah, contoh kata nak ada sekali-sekali makan kat luar, contohnya 1,000 kata cukup lah contohnya kan. So 20 tahun lagi pun bila jualkan barang satu keping 1 dinar ni, kuasa beli dia masih boleh membeli benda yang sama.
Mana contoh cukup untuk membeli barang dapur, barang basah, makan kat luar sekali-sekala, so boleh. Sebab kuasa beli dia masih sama dengan 1,000 sekarang. 20 tahun lagi ke, 30 tahun lagi ke, sama. Sebab itu yang kita kata, yang maknanya memang kata teori dia tu, dari segi teori, emas ni kalis inflasi. Emas dan perak kalis inflasi. Memang betul. Memang betul. Sebab tadi saya contohkan, contoh real saya beli 2014 500 lebih, sekarang 1,000 lebih. Dengan harga barang contoh, kalau contoh harga barang masa 2014 tu 500 lebih, tuan-puan boleh beli barang basah apa semua, barang dapur, makanan semua 500 lebih. So sekarang dengan 1,000 tuan-puan boleh beli juga barang tu, sebab ada kenaikan harga barang kan, sebab inflasi ni. So boleh beli, boleh cover dengan bila contoh tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Lain kalau kita contoh aja, saya ada 500, saya beli 500 lebih, saya beli satu keping ni, saya simpan dalam bank. So sekarang saya nak beli barang yang sama, tak boleh dah. Sebabnya barang dah naik harga jadi 1,000, tapi sebab saya tukarkan 500 tu ke dalam bentuk macam ni, kalau saya jual, saya dapat 1,000. Kenaikan kat sini. Kalau contoh kata tuan-puan kata, tak apalah, saya simpan dalam bank, dapatlah kan, contoh akaun biasa. Dapatlah orang kata dividen ke apa. Tak ada. Dalam akaun biasa, tuan-puan boleh dapat 1% ataupun 2% sahaja. Tu tinggi lah tu. 1% ataupun 2% sahaja dividen tahunan. Kalau contoh masuk dalam tabung haji ataupun ASB, kalau sekarang ni rate dia dalam 4%, 5% kan. So memang tak boleh beat juga. Tak boleh beat juga inflasi, sebab inflasi 4% lebih. So maknanya memang sama paras inflasi saja, tak boleh nak mengatasi. Sedangkan kalau emas ni, sejarahnya adalah dah 10 tahun emas mengekalkan dia punya kenaikan harganya melebihi 9.5%. So maknanya contoh, inflasi 4%, kalau kat sini harga dia naik 9.5% dari segi keuntungannya, kenaikan harganya, so maknanya tuan-puan dah untung kat situ 5%. Berbanding kita simpan dalam contoh tabung haji atau ASB. Tapi saya disclaimer lah, tabung haji saya memang simpan, sebabnya saya punya tujuan utama tabung haji adalah untuk nak pergi haji. So maknanya saya cukupkan yang 10,000 macam tu lah. Maknanya yang kita cukup untuk nak pergi. Kalau contoh dapat panggilan untuk pergi haji, saya ada dalam tu. So maknanya saya bukan tak nak bagi simpan dalam tabung haji, tapi kita kena tahu apa tujuan matlamat kita lah, contohnya. Tapi saya pun ada lebih lagi sedikit dalam tabung haji ataupun simpanan saya dalam bentuk wang yang lain, sebabnya saya nak mencukupkan yang saya selalu cerita pasal dana kecemasan. Ada 3 bulan pendapatan sebagai dana kecemasan dalam mana tabungan lah, tabung haji ke, ASB ke, ataupun dalam simpanan akaun biasa, nak cukupkan 3 bulan pendapatan. Maknanya kalau apa-apa hal berlaku, saya ada duit 3 bulan untuk saya nak cover kehidupan saya. Contohlah tiba-tiba keluarga saya tak ada pendapatan, maknanya saya boleh hidup lagi 3 bulan. Sebabnya 3 bulan pendapatan ni lah yang biasanya saya guna untuk setiap bulan saya berbelanja. Contoh macam tu. Okay. So Alhamdulillah, kakak saya cakap tu, kakak saya pun dah menyimpan dalam public gold. Maknanya bila dengan ada ilmu lah, insyaAllah kalau orang lain yang dengar pun, maknanya dengan ilmu ni kita tahu kenapa kita kena simpan dalam bentuk emas macam ni lah, bukan dalam bentuk barang kemas. Barang kemas tak ada masalah, nak beli untuk pakai tak ada masalah. Cumanya bila kita tahu, jadi macam okey, rugilah sebenarnya. Contohnya kita simpan banyak-banyak dalam bentuk barang kemas dan kita pakai tak banyak pun kan. Okey. So especially saya lah, saya tak ada anak perempuan. Kalau contoh nanti nak bagi pun anak saya lelaki kan. So tak ada masalah. Saya akan bagi dalam bentuk macam ni lah, kan. So tak ada masalah pun untuk kita simpan dalam bentuk barang emas gold bar macam ni. Okey. So inflasi, memang kita tak boleh nak beat inflasi dengan simpanan kita yang biasa, kecuali dalam bentuk emas macam ni lah. Kalau contoh tuan-puan ada, cumanya emas ni dia ada kekurangan dia tersendirilah. Contoh kata inflasi, kalau saya nak guna macam mana duit, dia macam tak ada dividen macam tabung haji ke, tak ada dividen dalam ASB ke kan. Memang emas tak ada pendapatan bulanan. Contoh kalau kata tuan-puan jumpalah apa-apa skim yang cakap kata simpan macam ni ada pendapatan bulanan, kita takut ada mudah sebalik batu ke, so kena buat sedikit, bukan sedikit lah, kena buat banyak research berkenaan dengan apa yang diceritakan lah. Kalau macam contoh yang setakat yang saya belajar, memang emas, saya belajar melalui buku-buku lah. Contoh kan, ni buku wang emas,
buku wang emas daripada mentor saya Tuan Mak Zulkifli Syafiee, dan juga saya baca buku tak ada pula kat sini, tapi daripada buku Tuan Azizi Ali Masa untuk Emas, itu pun saya dah baca. Dan ada lagi lah buku daripada Tuan Syukur Hashim pasal emas. Jadinya setakat yang saya tahu, setakat yang saya belajar daripada mentor-mentor saya ni, emas ni tak ada pendapatan. So pendapatan ni adalah bila kita contoh kita jual ataupun kita gunakan untuk kalau ada keadaan lah, maknanya kita boleh pajakkan emas tersebut untuk guna duit tersebut. Tapi dalam masa tu maknanya kita kena ada ilmu. Maknanya kalau kita boleh nak apa ni orang kata nak tebus balik, baru kita boleh pajak. Kalau tidak nanti sayanglah, kita dapat sedikit sahaja daripada range harga tersebut, contoh 70%, tapi lama-lama lesapkan, contoh macam tu. So kita kena ada ilmu jugalah untuk nak pajak ataupun nak jual. Tapi dia punya pendapatan adalah bila kita dapat kenaikan harga, macam tadilah yang saya cakap, contoh bila ada kenaikan 30%, kita dapat untung 20%, sebab kita dah bid dengan susuk nilai yang ada dalam emas pelaburan macam ni lah. Kalau emas, contoh tadi yang saya sebut tadi, emas barang perhiasan, bila kenaikan harganya 30%, dia masih tak cover lagi, dia masih rugi lagi 10%. Sebab itu kalau dari segi orang kata tengok secara generalnya, contoh yang emas ni, dia orang kata untungnya 3 tahun lagi banyak lah daripada, contoh kata 3 tahun ini dah dapat untung, barang kemas 3 tahun tak dapat untung lagi. Kalau dari segi teori, kita kata dari segi harga biasa-biasa macam tu. So maknanya sayang lah, 3 tahun ini dah dapat untung, tapi sebab kita salah beli dalam bentuk barang kemas, kita tak dapat untung, kita masih so sayang kan. Kalau kita nak pakai tak ada masalah lah, sedikit-sedikit. Saya pun beli, memang kita kata perempuan ni kan, memang nak pakai jugalah kita aura emas tu kan. Takkan nak pakai nak pakai benda ni pula kan. Boleh je benda ni pakai buat loket kan, ada je orang buat, mungkin buat gelang pun ada. So tak ada masalah pun nak buat. Cumanya bila dah jadi gitu, dia jadi susuk nilai dia tinggi lah. Okay, so maknanya kenaikan untuk inflasi ni, kenaikan harga barang ni, bila kita nak kontrol dalam jangka masa pendek, memang kita kena kontrol kita punya perbelanjaan dan juga tingkatkan pendapatan lah untuk nak kontrol kita punya kenaikan harga barang tersebut. Dan jangka masa panjang, tuan-puan tukarkan duit simpanan tersebut dalam bentuk emas untuk nak beat inflasi. Dah terjamin inflasi boleh dibit dengan emas dan juga perak lah. Okey. So kalau contoh kata dalam bentuk hartanah apa semua tu, so boleh juga buat, cumanya saya tak pakai, jadi saya tak cerita dekat sini lah. So mungkin dari segi tu tuan-puan kena berguru dengan orang lain lah kan. Cumanya dia banyak lagi tips and trick lah berbanding dengan simpanan emas macam ni. Sebab simpanan emas macam ni sebenarnya dia direct, kita beli emas dapat emas, kita simpan. Contoh 30 tahun lagi kita nak jual je lah. Dia tak adalah tips and tricknya, contoh kata kita tersilap, tapi ilmu tadilah yang saya cakap tu, mana kita kena beli emas yang betul. Kalau contoh hartanah, kita tersilap beli tempat yang remote area, tempat yang memang takkan membangun, so tak akan ada siapa yang nak sewa, ataupun mungkin sewa terlalu murah. Contoh kita beli bayaran bulanan 1,200, tapi persewa situ harga 200 saja, so kita rugi 1,000 satu bulan, contoh macam tu. So dia banyak sangat dia punya kata ranjau dan duri lah dalam hartanah ni. Tapi kalau kita beli hartanah yang betul, alhamdulillah kita boleh dapat untung. Kalau contoh memang sangat bagus lah, 1 tahun kita dah boleh jual, kita dapat untung 100,000. Tapi itulah ilmu lah, apa-apa hal pun. So saya suka menekankan, kalau ada siapa yang nak belajar basic pasal emas, boleh baca buku wang emas ni daripada tulisan mentor saya, Cik Muhammad Zulkifli Syafiee. Okay, so boleh belilah daripada banyak platform lah boleh beli. Dalam PG Mall pun ada, saya ada selalu share pasal link dia untuk beli buku ni. So boleh beli, sebab baik kita contoh harga yang ni, harga RM25. Kalau kita contoh kita beli, dan kita boleh minimalkan risiko kita kerugian dalam pelaburan emas macam tu kan. So kalau contoh contoh yang inilah, contoh yang baru lagi ni. Sekejapnya saya tunjuk contoh yang baru, kerugian dalam orang melabur emas. Mana? Alamak, tak ada, saya dah buang ke? Kejap ya. Ni. 3 bangsa sedikit, pelaburan emas rugi 120,000. So kalau kita ambil masa sedikit untuk belajar, untuk baca buku, contohnya buku macam ni, so kita boleh
Dengan RM25 kita boleh mengurangkan risiko yang kita boleh rugi sampai contoh RM120,000 macam ni. Berbaloi tak berbaloi? Kita beli RM25 tapi kita tidak terjerat oleh skim-skim macam ni. Sebab kita ada sedikit ilmu, maknanya kita minta daripada Allah kan, kita nak jauhkan daripada skema-skema macam ni. Jadinya kita bolehlah meningkatkan ilmu kita untuk kita nak tahu. Bila contoh, biasa-biasanya yang datang kat kita, yang cerita pasal benda ni, pasal orang yang kita kenal lah. Mungkin dia pun sebab dapat dalam masa jangka pendek, dia nampak benda tu untung. Dia pun cerita kat kita. Sedangkan sebenarnya mungkin sebulan 2 bulan lepas tu kita dah tahu dah benda ni skema. Kita dah habis duit. So luangkan sedikit masa baca buku. Kalau tuan-puan nak baca yang kata percuma, masuk je dalam website blog mentor saya ni, muhamadzulkifli.com. Banyak penulisan dia berkenaan dengan emas, macam mana kita nak tahu cara emas yang betul, apa emas yang tepat untuk kita berlabuh. Dalam tu semua ada. Okay, so saya pun dalam orang kata dalam siri-siri saya talk FB Live ni, seperti tu yang saya nak tekankan, ilmu pasal berkenaan dengan belilah emas yang tepat. Contoh kata tadi, contoh yang tadi emas pelaburan lah. Cumanya contoh yang dari segi macam ni, yang kita kata bila contoh ada orang jumpa kita cakap, ini masuklah skim ni nanti dapat 3% 2 hari 3 hari. So too good to be true. Sebab yang ni saya belajar daripada Tuan Azizi Ali lah, jutawan daripada Planet Jupiter. Dalam buku ni dia kata, kalau satu pelaburan tu boleh beri pelaburan maknanya contoh kata-kata kita beli, kita masuk dalam contoh apa nama ni, Tam Haji ke ASB. Kalau contoh pelaburan tu boleh bagi dividen, contohnya keuntungan pada kita lebih daripada 10% lah minimum, sangat bagus. Contoh kan kalau kat Malaysia ni ada apa? Bank rakyat kan, koperasi tentera, tak banyak lah, maknanya ada, saya ingat ada 2 atau 3 sajalah. Tapi bank rakyat tu pun kan, saya pernah lah queue nak masuk untuk nak invest dalam tu, tak dapat sampai sekarang. So tak ramai orang, dan kalau boleh masuk pun dia ada dia punya limit berapa sahaja setiap orang boleh masuk kan. So maknanya kau dapat 10%. Tapi kalau berniaga, tuan pun nak dapat keuntungan yang lebih, berniaga lah. Dia berniaga 200% 1 tahun, tak ada masalah pun. Itu biasa. So kalau contoh jumpa dengan orang cakap pasal ni skim ni masuk nanti dapat 15% dalam masa 2 bulan. Fikir panjang-panjang, kalau boleh angkat kaki lah, tak payahlah. Sebabnya pakar kewangan pun dah cakap, kalau boleh dapat 15%, 10% pun sangat bagus, apatah lagi kalau yang lebih daripada tu. Kan, sebab ramai orang kita yang nak masuk skim cepat kaya sebab nak cepat kaya. Lepas tu dia jadi cepat kayap lah, cepat lingkup. Okay, so saya harap apa yang saya share ni ada kebaikannya, dan orang kata boleh membuka mata lah sedikit kan. So saya pun tak pandai, cumanya saya share daripada apa yang saya baca, apa yang saya buat selama ni, dengan menukarkan sedikit saya punya duit untuk kepada dalam bentuk emas untuk nak menjaga especially kenaikan daripada inflasi lah. Kita nak lari daripada inflasi dengan cara kita simpan dalam bentuk emas, dan memang boleh beat inflasi, dan mana kenaikan dalam masa jangka panjang kita boleh lari daripada kenaikan harga barang tersebut. Okey, so kita jumpa lagi di lain hari. Semoga ada manfaat. Terima kasih kakak kerana sentiasa support saya punya live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.